Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat di luar sana. Apa khabar? Saya Hazlin Jisan. Anda bersama Borak Sihat bersama Duyung. Pada pagi ini, saya just nak share. Yang ini macam orang kata perkongsian yang ni lah. Orang kata tajuknya ialah macam mana kita ni, orang awam ni yang stay at home semasa musim COVID ni, tapi kita dapat bantu staf KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. So maksudnya dia nampak macam kita tak ada buat apa-apa, kita duduk saja-saja kat rumah, tapi sebenarnya itu macam satu orang kata manfaat besar. Senang cerita, masa musim COVID ni, hai Puan Mencik Zaitun, terima kasih kerana menonton. Okey. Kalau saya harap jika sahabat-sahabat yang sempat menonton saya pada pagi ni boleh like dan share. Terima kasih supaya tajuk ni walaupun dia simple, tapi message yang saya nak sampaikan, kita sebenarnya orang awam adalah hero hero yang orang kata masa musim COVID ni, hero dia ada banyak kategori kan. Kalau betul-betul hero, dia macam hero macam Superman, dia macam Avengers, dia kena pergi berperang. Tapi sekarang ni hero ni, orang awam macam kita ni, yang ditugaskan untuk duduk dekat rumah, pun kita dah panggil hero dah. Sebab apa? Sebab first kali, bila tuan-puan duduk dekat rumah, kita dapat membantu dengan cara, terima kasih, Waalaikumsalam Puan Mencik Zaitun. Okey, kita dapat mengurangkan ataupun memutuskan rantaian COVID-19 ni. Dengan cara apa tahu? Sebab situasi sekarang, saya percaya WHO dah isytiharkan dah sebenarnya COVID-19 ni ialah salah satu pandemik. Pandemik tu bermaksud ia adalah melibatkan jangkitan yang dalam meliputi benua tu satu, dan dia meliputi banyak orang yang terlibat. Tu yang kedua. Jadi, bila dengan cara kita duduk dekat rumah, kita akan bantu KKM dengan cara mengurangkan kemasukan baru kemasukan baru disebabkan kita terjangkit dengan COVID-19 ni. Okey, itu satu. Sebab kebiasaannya kalau pandemik ni, dia ada graf dia sendiri. Pandemik ni pada permulaannya, jika tanpa apa-apa kawalan ataupun kita sentiasa kita bergerak ke sana kemari macam PM cakap tu, kita bimbang, kita tak tahu yang sama ada kita adalah pembawa ataupun orang yang kita jumpa adalah pembawa. Sebab apa? Sebab COVID-19 ni, cara dia mudah tersebar ialah bila dia dapat perumah baru dengan cara titisan cecair berpindah daripada COVID-19 positif ke perumah baru yang kita negatif. Jadi senang cerita, sahabat-sahabat yang tinggal dekat rumah ni, tahniah saya ucapkan sebab tuan-puan sedang membantu KKM untuk mengurangkan berlakunya jangkitan ataupun kemasukan baru ke hospital disebabkan kluster baru, kluster orang kata jumpa pesakit COVID-19 yang kita tak sedar dan kita juga terjangkit. Itu satu. Okey. Yang kedua, kita kena sedia maklum kita kena sedia maklum dan juga kena tahu yang KKM juga ada kapasiti yang mereka ada. Contoh, semalam saya sempat tengok bilangan sekarang pada 12 hari bulan 4 ni yang dah disahkan positif COVID-19 sebanyak 4,683 dan sebanyak 2,499 orang sedang dirawat. Jadi kita bimbang kalau kita tak kawal, kita duduk, jika tiada keperluan kita ke sana kemari dan kita terjangkit, kita bimbang fasilitis ataupun kemudahan yang ada dekat KKM tak dapat menampung kemasukan baru tu. Okey? Sebab itulah, contoh ni saya bagi contoh. Kemudahan yang berada dekat KKM contohnya hanyalah 6 unit sahaja untuk ventilator ataupun kemasukan bed dekat ICU. Contohnya 6,000 sahaja. Tapi jika tak dikawal, maksudnya kita ke sana kemari, kita terjangkit dengan orang yang COVID positif ni, kita bimbang bilangan yang kemasukan baru tu menyebabkan kemudahan yang ada dekat KKM tu bertambah dan tak cukup pula. Satu, masalah diorang ialah diorang nak rawat pesakit COVID-19 yang positif yang sedia ada. Itu satu. Masalah kedua pula ialah
mereka terpaksa menanggung ataupun macam mana dia nak tampung kemudahan yang terhad tu. Contohnya kalau 6,000 je kemudahan fasilitis yang ada di seluruh negara. Tapi kemasukan sampai dalam 10,000. Itu yang kita tak nak. Sebab tu itu yang kerajaan sangat mementingkan. Sebenarnya kita kena sahut, kita kena bantu pihak KKM dengan cara kita duduk rumah supaya kita dapat putuskan rantaian COVID-19 supaya tiada kemasukan baru, supaya kurang orang kata burden kepada kaki tangan frontliner kita, especially kepada KKM, Kementerian Kesihatan. Okey, so saya rasa inilah sebenarnya orang kata macam first time jugalah hero yang tak buat apa-apa, yang duduk dekat rumah tapi kita dipanggil hero. Siapa nak iktiraf macam tu? Kalau hero kita panggil selalunya dia kena berlawan kan. Macam Avengers, macam Superman ke orang kata tu, dia kena pergi berlawan, kena jadi orang kata berperang. Tapi sebenarnya kalau korang sedar, sebenarnya dengan kita duduk dekat rumah sahaja kita dapat bantu KKM dengan cara kita elakkan kemasukan baru. Dan juga kita harap bila ada orang kata bila dah betul-betul kita faham kenapa kita kena duduk rumah ni, akan berlakunya penurunan kes baru. Kita yang tu kita nak tunggu sangat. Sebab apa? Saya percaya graf dekat pandemik, satu wabak yang kita panggil pandemik ni, dia akan memuncak tu. Dia akan satu puncak dan satu masa nanti dia juga akan menurun. So kita nak tunggu ke penurunan bilangan pesakit-pesakit tu. Sama ada contoh akan ada satu tahap orang kata KKM nak tunggu sangat yang jika adanya kemasukan baru hanyalah minimum mungkin dalam bawah 10 orang ataupun 20 orang, kat situlah bermaksud yang kita dah menang. Kita dah dapat mengatasi masalah orang kata ataupun kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ni itulah dia. Okey. So itu satu lagi apa tu sekarang ni kalau korang duduk dekat rumah pun korang kenalah juga bantu diri sendiri tau. Janganlah anggapkan yang macam duduk dekat rumah tu mentang-mentang lah duduk dekat rumah. Satu kena jaga makan lah, jangan makan. Kat sinilah berlakunya orang kata konflik kat diri sendiri juga. So please duduk dekat rumah satu hal, tapi tengok juga pada aktiviti yang korang buat dekat rumah tu. Benda tu kalau boleh biarlah benda tu dia sejajar dengan kita buatnya aktiviti rutin, supaya tidak berlakunya banyak-banyak isu yang menyebabkan seperti kemurongan, berlaku macam orang kata terlebih makan. Sebab apa tahu? Sebab saya percaya ada je golongan yang memang dah penuh kan dah kat peti ais makanan-makanan tu. So please jaga jaga. Saya suka sebenarnya nak ingatkan, mengingatilah pasal jaga makan, jaga kesihatan juga sepanjang duduk di rumah. Hai Puan Nina Ani, terima kasih kerana menonton. Okey, tu yang kedua. So saya rasa so pentinglah kita kena duduk kat rumah ni. Dan apa yang saya suka nak share pagi ni pada sahabat-sahabat yang memang tak ada keperluan, tak payah keluar. Tapi kalau memang nak beli barang, seorang sahaja yang keluar, sama ada ibu ataupun ayah. Sebab saya lihat minggu lepas masih lagi ada ibu, ayah, anak yang bawah 12 tahun. So kalau betul-betul dia datang kat premis farmasi ni, memang saya tegur. Sebab saya tengok dia macam dengan kangkung je, siap makan-makan aiskrim lagi kat depan kedai tu. Nampak macam dia tak serius. Ya, kenapa kita punya menteri kata kena duduk dekat rumah. So medium yang ada sekarang ni saya suka nak share. Sahabat-sahabat, saya percaya kita sekarang ni dah dewasa. Kita kena tahu kenapa PM kita suruh kita duduk dekat rumah. Sebab apa? Sebab kita nak elakkan berlakunya masalah peningkatan COVID-19 ni dekat ataupun kemasukan baru dekat hospital. So apa yang kami Farmasi Duyung boleh tawarkan kepada komuniti yang terdekat kami, sama ada di Duyung ataupun di Serkam, hari ni saya just nak wawarkan apa yang kami boleh bantu. Kami dah mulakan delivery service. Abang rider kita dah ready nak buat penghantaran untuk vitamin, ubat-ubatan ataupun ubat to go kita panggil di sekitar komuniti Duyung, Bukit Katil, Serkam, Melimau. InsyaAllah jika tuan-puan yang ada masalah untuk keluar ataupun nak bagi mudahkan lagi, tuan-puan tak payah keluar, tuan-puan telefon je
kita akan bantulah untuk dapatkan ubat juga, especially juga di komuniti Gemencih. Saya lupa dekat situ. So macam mana nak dapatkan, nanti boleh ikuti perkongsian kami daripada masa ke semasa macam mana, ataupun page ni macam mana nak dapatkan perkhidmatan delivery service daripada kami. Tu yang pertama. Dan yang kedua, saya suka nak share, selain daripada sebenarnya grup dekat FB Live yang saya buat macam ni untuk menyampaikan info, kami juga ada satu grup dipanggil Grup Duyung Diabetes Terkawal, di mana yang itu dikelolakan oleh ahli-ahli farmasi dan juga tim kami untuk membantu mereka yang especially yang menghidap kencing manis yang sampai tahap kena kebas kaki, supaya apa? Supaya kita bantu mengelakkan satu komplikasi kencing manis, dan juga supaya masalah kebas kaki tuan-puan tu selesai. Yang itu cara nak join pun senang saja, dengan cara tuan-puan boleh cari dekat Facebook, type aja grup Duyung Diabetes Terkawal. So insyaAllah saya dan juga tim ahli farmasi yang lain akan buat live juga dekat sana. Lebih banyak info yang kami akan nak share dekat sahabat-sahabat semua. Contohnya macam petang ni saya akan buat live sekali di grup Duyung Diabetes Terkawal pada pukul 4 petang. So sahabat-sahabat yang belum join tu, saya cadangkan join Okey, so saya rasa itu saja mesej yang saya nak sampaikan. Ingat korang ni hero yang duduk dekat rumah. Tapi kena tahu juga, kena ambil tahu juga jiran-jiran sebelah kita. Adakah kita cukup ke makan sahabat-sahabat dekat sebelah-sebelah tu? Sebab saya percaya tak semua golongan yang orang kata mampu bila duduk dekat rumah ni, especially kepada mereka yang kerja gaji hari. So dekat sinilah pentingnya. Hai Mr. Andrew, terima kasih. Dekat sinilah pentingnya kejiranan ambil tahu dengan cara telefon je lah. Telefon je, tengok apakah yang jiran-jiran kita makan supaya apa? Supaya sepanjang PKP ni kita dapat bagi kerjasama dengan baik dengan kerajaan kita, dan masa sama kita ambil tahu juga apa yang jiran-jiran kita keputusan barang tu satu, itu yang kedua. Dan apa cara yang mudahnya, kita telefon je lah. Kita telefon, gunakan maksimumkan penggunaan telefon ni dengan cara kita bantu. Itu yang kedua. So saya rasa itu saja saya nak share. Jika ada apa-apa soalan, tuan-puan boleh je komen di bawah. Ataupun apa-apa komen lah yang jika ada benda yang saya boleh jawab, nanti kami akan jawab. Okey, so insyaAllah sahabat-sahabat yang berminat nak join live saya seterusnya, saya insyaAllah dan ahli farmasi di Farmasi Du insyaAllah akan bersiaran lagi secara live dan lebih banyak info dekat grup Duyung Diabetes Terkawal. Contohnya pada petang ni saya akan buat live mengenai tajuk tajuk macam mana kenali tim kami dekat Duyung Diabetes Terkawal pada pukul 4. Okey, so itu saja saya nak share pada pagi ini. Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua sihat. Okey, walaupun kita tak dapat jumpa di alam maya, kita dapat jumpa dekat kita tak dapat jumpa secara fizikal, kita dapat jumpa dekat medium online ni pun dah kira bagus. Jika siapa yang orang kata mak ayah dia jauh tu, rajin-rajinlah buat video call. Sekarang ni dah senang dah. Jangan biarkan mak ayah kita kesunyian. So kita buat video call dengan cara kita tengok dia, tanya apa khabar dia, dan juga cuba cari delivery service yang terdekat, yang dekat situ. Contohnya apa yang saya suka nak ulang, apa yang kami sedang buat delivery service ni, especially kami nak bantu. Contohnya anak berada dekat Selangor, mak berada dekat Duyung. So jika anak tahu yang keperluan mak mereka yang dekat Duyung tu keputusan, boleh je kontak kami, apa yang boleh kami bantu untuk mendapatkan ubat-ubatan dan kami hantar ke mak yang berada di Duyung tu. Okey, itu sahaja yang saya nak share pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain siaran. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum.